Pengenalan. Pada zaman globalisasi ini, penyakit berkaitan keracunan atau berkait dengan makanan sering kita dengarkan. Salah satu punca mungkin berkait dengan isu makanan tiruan yang semakin lama semakin meluas dan terkenal di kalangan peniaga yang ingin mengaut keuntungan dengan pelbagai cara, tak kira halal atau haram. Ramai sudah yang terjebak dan telah pun mengingatkan pada orang lain, seperti melaporkan hal ini di media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Sebahagiannya ambil peduli dan ada yang tidak kerana menganggap itu hanya masalah yang remeh. Walaupun masalah ini sudah lama dikenal pasti, akan tetapi masih ada pengeluar makanan di luar sana yang meneruskan kegiatan mereka. Harus diingatkan bahawa pengambilan makanan tiruan terdapat banyak kesan yang tidak baik pada yang mengkonsuminya. Oleh itu, untuk mengelakkan akan hal ini terus berleluasa, apakah tindakan yang harus kita lakukan atau pihak atasan lakukan, dan siapa yang harus bertanggungjawab akan kes ini? Dengan itu, kumpulan kami mengambil keputusan untuk membuat artikel tentang etika penyelesaian isu makanan tiruan. Latar belakang. Apa itu makanan tiruan? Makanan tiruan iaitu pengubahsuaian genetik makanan atau lebih dikenali sebagai kejutaan genetik makanan adalah makanan yang dihasilkan daripada organisma yang mempunyai perubahan di dalam DNA makanan dengan menggunakan kaedah kejuruteraan genetik. Bagaimana kisah wujudnya makanan tiruan ini? China merupakan salah sebuah negara terbesar di dunia dan kepadatan penduduk di sana yang terlalu ramai telah menyebabkan timbulnya beberapa masalah ekonomi. Sedar tak sedar, mereka semakin kekurangan sumber bahan mentah asli dan tidak dapat menampung keperluan rakyat di seluruh negara. Dari situlah mereka mula memikirkan cara untuk melangsungkan hidup dengan kos yang rendah, maka terhasillah banyak barangan tiruan. Kita selalu berasa agak-agak kalau nak beli produk made in China, kan? Tahukah anda bahawa orang China bukan sahaja membuat barangan tiruan, malah mereka juga membuat makanan tiruan? Di sini saya senaraikan beberapa contoh makanan yang telah dipasukan, yang boleh didapati di negara Malaysia dan telah pun dijumpai. Antara makanan tiruan yang dihasilkan adalah telur. Saya serta mendapati bahawa kulit telur palsu ini dibuat menggunakan lilin parafin, kalsium karbonat, serbuk gypsum dan pelbagai yang lain. Manakala kuning dan putih telur terbuat daripada alginat, gelatin, kalsium klorida, air dan pewarna makanan. Selain itu, beras yang dikenali sebagai salah satu makanan yang sering dikonsumi rakyat Malaysia juga didapati telah dipalsukan oleh mereka. Seorang pegawai dari Persatuan Restoran Cina telah mengesahkan bahawa skandal beras palsu ternyata benar. Selepas penyiasatan dilakukan, didapati bahawa beras palsu ini diperbuat daripada campuran kentang, keledek dan plastik iaitu resin sintetik. Memakan 3 mangkuk nasi menggunakan beras palsu ini bersamaan dengan 1 beg plastik. Daging juga termasuk dari salah satu makanan tiruan yang diperbuat mereka. Lebih 900 orang telah ditahan kerana terlibat dengan kes perniagaan daging ini di China. Ini termasuklah kesalahan daging lembu padang kambing dengan menggunakan tikus, mink dan musang. Peniaga yang didapati bersalah kerana menggunakan bahan kimia terlarang semasa memproses daging, menjual yang dijangkiti pelbagai penyakit dan menyuntik air agar berat bertambah. Banyak lagi contoh makanan tiruan yang belum dijelaskan di sini. Namun di sini kita dapat melihat bahawa amatlah penting bagi kita untuk mengambil tahu isu makanan tiruan ini, kerana bukan sahaja tidak sihat, malah dapat memberikan kesan yang buruk pada yang mengkonsumi. Oleh itu, kita harus sedar dan sering mengambil peduli akan hal-hal semasa, lagi-lagi berkaitan isu makanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Dalam melaksanakan kerja kursus ini, terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai oleh kumpulan kami. Antara objektif tersebut adalah: yang pertama, mengenal pasti tahap kesedaran masyarakat tentang isu makanan tiruan. Isu makanan tiruan di Malaysia seperti beras tiruan haruslah diperlihatkan kepada rakyat agar mereka sentiasa mengetahui tentang makanan tiruan dan sentiasa berwaspada ketika membeli makanan. Yang kedua adalah mencadangkan kaedah penyelesaian. Setiap rakyat Malaysia mempunyai pandangan dan cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Rakyat Malaysia haruslah berfikir secara rasional untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pernyataan masalah. Terdapat 5 pernyataan masalah daripada kajian ini. Yang pertama adalah: adakah rakyat Malaysia peka dengan makanan tiruan yang berlaku di Georgetown tentang telur ayam tiruan yang diperbuat daripada bahan kimia yang boleh memudaratkan kesihatan rakyat? Persoalan kedua, adakah isu yang melanda rakyat Malaysia ini dianggap penting atau sebaliknya? Soalan ketiga, adakah dengan isu yang melanda rakyat Malaysia ini akan dijadikan sebagai panduan dan pengajaran kepada mereka dalam memilih makanan yang mereka inginkan? Pernyataan yang keempat, adakah rakyat Malaysia tahu cara bagaimana membezakan makanan tiruan dan asli? Dan seterusnya adalah yang terakhir, tahukah rakyat Malaysia tentang keburukan dan kesan
memakan makanan tiruan. Metodologi kajian. Sepanjang kajian dilakukan, beberapa kaedah telah dilaksanakan bagi mendapatkan maklumat serta pandangan pihak lain berkaitan dengan isu makanan tiruan ini. Antara kaedah yang digunakan bagi menjadikan kajian ini adalah kaedah rujukan dari beberapa artikel di internet dan juga kaedah tinjauan. Kami memilih kaedah rujukan dari beberapa artikel mengenai makanan tiruan melalui sumber internet. Kaedah ini bertujuan untuk mengumpul maklumat melalui sumber-sumber. Melalui kaedah ini, kami memperolehi maklumat yang telah diolah dan ditafsir serta dikemaskini oleh pakar-pakar yang berkenaan. Untuk menjalankan kaedah ini, kami juga telah melayari internet beberapa kali untuk merujuk pelbagai laman sesawang. Selain itu, kami telah mengetahui banyak maklumat mengenai isu makanan tiruan. Sebagai contoh, kesan dari makanan tiruan ini terhadap ekonomi serta kesihatan pengguna. Kaedah seterusnya ialah dengan melakukan tinjauan atau survei. Kaedah ini merupakan kaedah pertama yang kami gunakan. Kami menggunakan kaedah ini kerana maklumat yang diperolehi melalui kaedah ini salah satu cara kami mendapatkan pandangan dari pihak lain serta pengguna. Untuk menjalankan kaedah ini, kami telah membuat satu survei berkaitan makanan tiruan ini melalui internet dan kemudian disimpankan melalui aplikasi WhatsApp. Survei ini mengandungi 3 bahagian. Bahagian pertama merupakan maklumat responden. Bahagian kedua ialah pengetahuan dan kesedaran pengguna. Dan bahagian ketiga berkenaan kaedah penyelesaian. Definisi kata kunci. Makanan merupakan bahan-bahan yang boleh dicerna yang biasanya terdiri dari karbohidrat, lemak, air dan protein. Semua ini boleh dimakan dan diminum oleh manusia serta haiwan bagi mendapatkan nutrien atau tenaga untuk terus melakukan kerja. Tiruan. Tiruan adalah hasil daripada pelagiat atau meniru sesuatu hasil dari pihak lain. Ia juga menunjukkan sesuatu itu tidak asli atau tidak boleh. Risiko. Risiko ialah konsep yang memperihalkan kebarangkalian berlakunya kemungkinan tertentu. Risiko juga boleh dikatakan sebagai kesan sesuatu perkara itu sama ada baik atau buruk. Sebenarnya, tanggapan risiko tidak bergantung pada tanggapan nilai. Penyakit. Penyakit adalah keadaan yang tidak normal pada tubuh badan atau minda kita yang menyebabkan ketidakselesaan, disfungsi atau stres kepada yang terbabit. Istilah ini juga digunakan secara umum untuk menunjukkan kecederaan, kecacatan, sindrom, simptom dan keserangan tingkah laku. Proses. Proses merupakan sesuatu urutan pelaksanaan atau kejadian yang berterusan agar menjadi produk. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam atau mesin dengan menggunakan pelbagai sumber daya. Dan yang terakhir ialah kebersihan. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk di antaranya debu, sampah dan bau. Ia adalah salah satu tanda dari keadaan higien yang baik. Berdasarkan informasi dan maklumat yang telah kami kumpul, kami telah melaksanakan satu survei mengenai tajuk kajian. Terdapat 3 bahagian di dalam survei tersebut, bahagian A, B dan C. Bahagian A, maklumat responden. Untuk mengkaji persepsi masyarakat, seramai 36 orang yang terdiri daripada penduduk tempatan. Latar belakang responden yang memberi kerjasama dalam kajian ini melibatkan aspek jantina, umur, status dan pekerjaan. Dapatan hasil kajian menunjukkan seramai 17 orang iaitu 47.2% adalah terdiri daripada lelaki, manakala selebihnya iaitu 19 orang, 52.8% adalah responden perempuan. Maklumat yang lebih jelas boleh dilihat melalui jadual dan rajah di atas. Menurut hasil kajian daripada 36 responden yang menjawab survei ini, seramai 32 orang iaitu 88.9% adalah terdiri daripada golongan yang berusia antara 18 hingga 20 tahun. Manakala responden yang berumur antara 21 hingga 25 tahun adalah 3 orang, iaitu sebanyak 8.3%. Diikuti dengan yang berumur 26 hingga 30 tahun adalah 0%. Dan selebihnya berumur 31 dan ke atas iaitu 1 orang sebanyak 2.8%. Menurut rajah, didapati bahawa kebanyakan responden adalah pelajar dari universiti. Berdasarkan rajah di atas, pelajar merupakan individu yang paling ramai memberi kerja sama dalam kajian ini iaitu sebanyak 33 orang, 91.7%, manakala pekerjaan kerajaan adalah sebanyak 2 orang iaitu 5.6%. Hal ini demikian kerana soalan kajian ini tertumpu kepada pelajar universiti dan selebihnya ialah lain-lain iaitu 1 orang, 2.8%. Data bagi pekerja swasta ialah sebanyak 0%. Sebanyak 35 orang iaitu 97.2% responden adalah berstatus bujang dan 1 orang sebanyak 2.8% adalah berstatus sudah berkahwin. Hal ini telah membuktikan bahawa ramai responden yang menjawab kajian ini adalah dalam kalangan pelajar universiti. Bagi bahagian B, kami akan menganalisa pengetahuan dan kesedaran pengguna. Pada bahagian ini, responden telah diberi 6 soalan bagi mengenal pasti pengetahuan dan kesedaran pengguna di Malaysia. Soalan ini diajukan sentiasa berpatukan objektif kajian dan menekankan pengetahuan asas pengguna. Bagi soalan 1, responden iaitu pengguna disoal sama ada mereka tahu mengenai makanan tiruan yang menjadi perbualan hangat di media sosial. Berdasarkan keputusan kajian, didapati 34 orang bersamaan 94.4% adalah mereka yang tahu mengenai makanan tiruan.
mendapat maklumat di media sosial. Seterusnya, soalan yang kedua. Responden diberi soalan adakah mereka pernah membeli makanan tiruan atau tidak pernah. Keputusan kajian menunjukkan bahawa 9 orang bersamaan dengan 25% pernah membeli makanan tiruan, manakala selebihnya iaitu 27 orang bersamaan 75% tidak pernah membeli makanan tiruan. Hal ini demikian mungkin disebabkan oleh kesilapan mereka ketika membeli makanan tersebut. Selain itu, soalan yang ketiga ialah perkara yang perlu mereka lakukan jika makanan yang dibeli adalah makanan tiruan. Sebanyak 23 orang bersamaan 63.9% memilih untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa. Terdapat 10 orang sebanyak 27.8% responden memilih untuk tidak berbuat apa-apa tindakan jika makanan yang dibeli adalah bukan asli, manakala selebihnya iaitu 3 orang 8.3% membuat keputusan untuk menularkan isu tersebut di media sosial. Soalan yang keempat pula ialah kepada pihak siapakah yang perlu pengguna adukan jika menghadapi masalah ini. Analisa menunjukkan bahawa 20 orang bersamaan 77.8% akan mengadukan masalah ini kepada bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM, manakala bakinya iaitu 8 orang bersamaan 22.2% akan membuat aduan kepada peniaga. Sampai begitu, soalan kelima telah meminta responden untuk memberi pendapat bahawa mengapakah syarikat tersebut mengeluarkan makanan tiruan. Sebanyak 21 orang bersamaan 58.3% berpendapat bahawa pihak syarikat ingin mengaut keuntungan atas penjualan produk mereka. 11 orang sebanyak 11 orang bersama 30.6% responden lain berpendapat bahawa bahan untuk menghasilkan makanan tiruan mudah untuk diperolehi. Tidak dapat dinafikan lagi dengan adanya teknologi moden mereka dapat menghasilkan makanan tiruan menggunakan bahan kimia. Juga 4 orang bersamaan 11.1% responden berpendapat bahawa kekurangan makanan asli adalah asbab mengapa pihak keluar menggunakan bahan tiruan. Soalan ke-60 menyoal responden untuk menyatakan bagaimana mereka boleh mengetahui sesuatu makanan itu adalah tiruan. Sebanyak 29 responden iaitu bersamaan 80.6% mengetahui makanan tersebut adalah tiruan berdasarkan pengetahuan am tentang sesuatu produk seperti maklumat yang disampaikan oleh akhbar dan juga berita. 7 orang bersamaan 19.4% responden yang lain pula mengetahui makanan tersebut adalah bukan tiruan adalah dengan memeriksa bahan yang digunakan oleh sesuatu produk. Perkara ini boleh dikenal pasti dengan merujuk di bahagian belakang bungkusan produk yang dijual. Bahagian C, kaedah penyelesaian. Bahagian C adalah bahagian terakhir di mana responden perlu memberi cadangan bagi memastikan isu ini dapat ditangani. Perkara ini penting sebagai kaedah penyelesaian kepada masalah ini. Sebanyak 21 responden bersamaan 58.3% mencadangkan agar premis yang menjual makanan seperti pasaraya membuat pemeriksaan terhadap makanan yang akan dipasarkan. 5 responden bersamaan 13.9% mencadangkan agar pihak berkuasa menguatkuasakan undang-undang. 5 lagi responden pula mencadangkan supaya pengguna membuat pemeriksaan sebelum membeli makanan. Bakinya pula mencadangkan untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa. Sekian, terima kasih. Langkah-langkah. Antara langkah yang perlu diambil untuk memastikan isu makanan tiruan ini tidak lagi berlaku di dalam negara adalah dengan melalui beberapa pihak seperti pihak kerajaan, pihak masyarakat, pihak ibu bapa dan pihak sekolah. Yang pertama, pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu lebih aktif dalam memperketatkan undang-undang kepada peniaga yang melanggar Akta Makanan 1983. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu melakukan pensampelan makanan secara berkala kepada premis makanan agar makanan yang dijual dan dibekalkan adalah benar dan asli. Yang kedua, pihak masyarakat. Pihak masyarakat perlu lebih peka dalam memilih barangan yang hendak dibeli dan hendaklah membaca atau meneliti setiap informasi yang tertulis pada bungkusan barangan sebelum membeli. Masyarakat juga perlu melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terbeli makanan tiruan agar tidak terjejas kepada pembeli lain. Yang ketiga, pihak ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memastikan kesihatan anak-anak terjamin. Ibu bapa perlu menerapkan sikap hati-hati ketika membeli barang. Hal ini dapat dipraktikkan oleh anak-anak sehingga dewasa dan mereka akan lebih berwaspada ketika membeli makanan. Yang terakhir, pihak sekolah. Pihak sekolah perlu mengetengahkan topik makanan tiruan dalam mata pelajaran sivik agar pelajar semua boleh mengetahui dan mempelajari tentang makanan tiruan dan seterusnya membendung mereka daripada membeli barang tersebut. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dalam menghadapi era revolusi industri keempat, makanan tiruan merupakan antara cabaran masa hadapan. Terdapat pelbagai makanan yang telah tercipta dengan penggunaan teknologi yang tercanggih sehingga ada yang tidak dapat dibezakan. Pengambilan makanan tiruan mempunyai kesan yang buruk terhadap kesihatan manusia. Pelbagai inisiatif dan langkah perlu untuk membendung isu makanan tiruan dalam negara kita.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Tergempak bersama saya Muhammad Haidar bin Wahidin. Zaman sekarang ni tiada apa yang mustahil. Makanan juga boleh diperbuat daripada bahan-bahan tiruan. Dan ia semakin menjadi-jadi dan seolah-olah tiada pengakhiran. Kita sebagai pengguna haruslah peka dan mengambil tahu kesan buruk yang bakal dialami jika mengambil bahan-bahan makanan yang diperbuat daripada barang-barang tiruan, khususnya terhadap kanak-kanak. Sebelum kita memulakan perbincangan, mari kita lihat rakaman ini. Makanan tiruan telah pun melanda Malaysia sejak dahulu lagi. Tetapi masih ramai rakyat Malaysia yang masih belum mengetahui dengan lebih lanjut apa itu makanan tiruan. Untuk butiran lanjut, kita terus saja bersama Dr. Arif bin Imran melalui video call untuk penerangannya. Silakan Dr. Arif. Ya, saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada penonton. Saya Dr. Muhammad Arif Imran akan menerangkan lebih lanjut apa itu makanan tiruan. Makanan tiruan ataupun lebih dikenali sebagai pengubah suaian genetik makanan ataupun dalam singkatannya PGM merupakan makanan yang dihasilkan daripada organisma yang mempunyai perubahan dalam DNA makanan dengan menggunakan kaedah kejuruteraan genetik. Antara contoh yang dapat saya berikan kepada anda semua adalah seperti tomato, susu, lembu yang disuntik, jagung dan banyak lagi. PGM ataupun makanan tiruan ini telah pun berleluasa di seluruh negara. Oleh itu, kita sebagai pengguna atau rakyat haruslah berhati-hati dalam memilih makanan dan sentiasa mengikuti keadaan semasa untuk mengetahui apa jenis makanan tiruan dan boleh mengelakkan daripada terbeli atau mengkonsuminya. Terima kasih atas penerangan yang diberikan oleh Dr. Arif sebentar tadi. Okey, seterusnya kita akan pergi ke soalan yang kedua, iaitu apakah kesan-kesan memakan makanan tiruan? Okey, silakan Dr. Arif. Okey, kita teruskan dengan kesan-kesan makanan tiruan. Untuk pengetahuan anda, risiko utama atau kesan utama makanan tiruan ini adalah dapat memberikan keracunan kepada pengguna dan alergi. Saya berikan contoh yang mudah kepada anda semua. Telur palsu ataupun telur tiruan sering kita dengarkan. Bukan sahaja di negara luar terdapatnya telur palsu ini, malah di negara kita sendiri, di negara Malaysia juga telah pun terbukti bahawa wujudnya isu ini, isu telur tiruan ini. Untuk pengetahuan anda, kulit telur itu sendiri diperbuat daripada lilin parafin, kalsium karbonat dan gypsum, manakala isi kuning dan putihnya diperbuat daripada kalsium klorida, air, pewarna dan banyak lagi bahan-bahan kimia yang boleh dijumpai di dalam isinya. Komponen bahan kimia itu sendiri dapat memberikan kesan yang buruk dan dapat menjejaskan kesihatan kita dengan menjejaskan sel saraf, otak atau menjejaskan fungsi hati. Ini bukan sahaja pendapat atau pandangan saya semata-mata, kerana di China telah pun terbukti terdapat seorang maut manakala 42 orang yang keracunan nitrat di Hotel Barat Daya China pada Oktober 2010, manakala terdapat 200 orang pelajar
yang keracunan akibat meminum susu pada April 2010. Kesimpulan yang dapat kita buat di sini, walaupun dengan hanya satu contoh saya tunjukkan kepada anda, kita dapat tahu bahawa makanan tiruan ini dapat memberikan banyak kesan yang buruk kepada kita, kepada yang mengkonsuminya. Oleh itu saya berharap ada semua orang berhati-hati dan terus saling mengingatkan diri sendiri atau orang lain tentang isu makanan ini, agar isu ini tidak menjadi kebiasaan di negara kita. Biarlah di negara China sahaja atau di negara luar, malah jangan berlaku di negara kita sendiri, kerana itu dapat mengundang banyak masalah. Terima kasih atas penerangan yang diberikan oleh Dr. Arif sebentar tadi. Semoga dengan penerangan yang diberikan oleh Dr. Arif sebentar tadi dapat menjawab sedikit sebanyak pertanyaan tentang makanan tiruan ini. Okey, kita teruskan lagi perbincangan ini dengan kehadiran Dr. Tuan Aidil Fikri bin Tuan Rohisham, salah seorang doktor pakar pemakanan. Selamat pagi doktor. Saya ingin menanyakan soalan yang sangat hangat dipersoalkan oleh masyarakat Malaysia pada hari ini, iaitu apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah makanan tiruan ini. Silakan Dr. Tuan. Selamat pagi. Terima kasih Encik Aida kerana mengajukan soalan kepada saya. Sebenarnya talian di sini agak masalah sedikit, tapi tak mengapa. Berbalik kepada soalan yang diajukan kepada saya, iaitu langkah-langkah untuk mengatasi isu makanan tiruan. So, untuk soalan ini saya akan memberi penerangan dari segi dua aspek, iaitu sebagai seorang pengguna dan juga sebagai seorang yang bertanggungjawab seperti BKKM ataupun premis yang mengeluarkan produk. So, sebagai seorang pengguna, apa yang perlu kita lakukan jika kita terbeli makanan tiruan, ataupun jika kita mendapati bahawa makanan yang dibeli ialah tiruan? Tindakan yang perlu diambil ialah membuat aduan kepada pihak bertanggungjawab seperti BKKM, iaitu Bahagian Kesihatan dan Keselamatan Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia. So, selepas kita membuat aduan, pihak mereka akan terus menjalankan tugas mereka. So, yang kedua pula sebagai seorang pengguna ialah kita menggunakan kuasa kita sebagai seorang pengguna dengan mengeluarkan saman kepada syarikat pengeluar. Jadi secara tidak langsung kita telah menyelamatkan ramai pengguna di Malaysia daripada ditipu dan dengan makanan tiruan. So, dari segi aspek yang kedua pula, iaitu bagi pihak yang bertanggungjawab seperti premis yang mengeluarkan produk dan juga pihak bertanggungjawab seperti BKKM, iaitu Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, apa yang mereka perlu lakukan ialah membuat saringan atas produk-produk yang ingin dikeluarkan. Seperti premis yang menjual produk perlu membuat saringan dan juga memeriksa produk tersebut asli ataupun tiruan. Hal ini secara tidak langsung dapat mengelak nama-nama premis atau pasaraya mereka daripada terjejas. So, kesimpulan yang saya boleh buat untuk soalan ini ialah kedua-dua pihak harus bertanggungjawab dan juga menjalankan tugas mereka. Terima kasih kepada Dr. Tuan atas penerangan langkah-langkah mengatasi makanan tiruan sebentar tadi. Maka dengan itu habislah sudah perbincangan kita tentang makanan tiruan bersama Dr. Arif dan Dr. Tuan. Sebelum mengakhiri perbincangan ini, saya ingin memberi peluang kepada penonton di luar sana untuk bertanyakan soalan tentang makanan tiruan melalui laman sesawang Berita Tergempak ataupun boleh menelefon nombor yang tertera di laman tersebut. Okey, nampaknya kita telah menerima satu panggilan. Hello, siapa di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Izzuddin bin Osman dan merupakan salah seorang pengguna dan pembeli barangan runcit. Okey, di sini saya ingin membuat aduan terhadap makanan dan barangan yang telah saya beli. Hal ini kerana seluruh keluarga saya dan jiran tetangga telah mendapat penyakit seperti muntah-muntah, pening kepala dan sakit perut. Berkemungkinan bahawa makanan yang telah kami makan merupakan makanan tiruan.
Okey, di kesempatan ini saya ingin bertanyakan kepada Dr. Aidil tentang bagaimanakah untuk mengenal pasti dan membezakan antara makanan tiruan dan makanan yang asli. Terima kasih. Terima kasih Encik Faiz atas soalan. So, balik pada soalan dia, iaitu cara untuk membezakan makanan tiruan dan juga asli. So, perkara yang paling penting sebagai seorang pengguna sebelum kita membeli sesuatu produk ialah kita melihat label pada produk tersebut. So, daripada label tu sendiri macam-macam kita boleh tahu. Kita boleh tengok bahan dan juga ingredient dan paling penting ialah expiry date. Ini untuk mengelakkan daripada keracunan makanan. Contohnya saya bagi madu. Dekat botol madu sendiri dia ada tulis contohnya iaitu madu asli, tapi ada campuran gula dan juga bahan yang lain. Mungkin bahan lain itu ialah bahan tiruan. Jadi madu itu bukanlah madu yang asli. Contoh yang kedua pula ialah saya bagi telur. Sebab kes telur tiruan ini dah biasa kita dengar di media sosial. Tapi kenapa kes ni masih berlaku? Jadi saya bagi satu cara sebagai seorang pengguna yang perlu buat untuk bezakan telur tiruan dan asli. So, beberapa cara yang boleh dilakukan ialah membezakan kulit cengkerang tiruan dengan yang asli. Bagi kulit cengkerang tiruan, dia punya tekstur lebih kasar dari asli. Dan juga bila kita pecahkan telur, kuning telur dan putih telur akan bercampur sekaligus. Maka dekat situ kita boleh bezakan yang telur itu adalah telur tiruan. Dan juga bau telur tiruan lebih busuk berbanding telur asli kerana menggunakan bahan-bahan kimia. Dan terdapat banyak lagi cara-cara untuk kita mengenal pasti sama ada produk itu adalah tiruan ataupun tidak. So, saya sebagai seorang pengguna juga seperti anda di luar sana mencadangkan atau menggalakkan anda untuk memperbanyakkan membaca di media sosial ataupun di internet cari-cara untuk mengenal pasti makanan itu adalah tiruan ataupun tidak. Jadi saya menyarankan anda juga untuk memilih makanan yang nama diyakini ramai untuk mengelakkan kekeliruan dan meyakinkan anda semua